dia itu hasil hubungan tidak syar'i, mengandung baru kahwin. Dia jadi wali nikah atau diwakilkan imam, nikah tak sah. Penyakit ni dia bersambung sampai masuk ke pusaka. Tak berhak dapat tapi dapat. Bila kita bersembang ni, macam mana harta pusaka? Habis tanah mak dapatkan dia seorang. Dia buat macam mana? Lah ustaz, kita tak ada rumah. Lepas usur mak pi pejabat tanah. Pi cari saksi dua orang lelaki-lelaki sebagai bukti pindah milik buat. Tanya mak, betul ke setuju? Ya. Anak-anak lain macam mana? Kamu tak nampak anak lain? Kerana tamak. Anak sanggup tipu adik-beradik, asal dia dapat seorang, dia tak dapat, tak apa. Saya nak tanya ni, kalau di dunia ni ada orang sakit hati dengan kita, akhirat macam mana? Saya nak tunjuk pada tuan-tuan, ini bukti lah nah, bukti. Kalau mak mati, ayah mati, atau sebaliknya, anak-anak seorang pun tak mati, atau mati tapi tak kahwin, atau kahwin tapi mati, cerai dulu, jawapannya harta pusaka tak perlu kira dua kali. Faham tak? Ayah mati, mak mati, baru faraid. Syarat dia, anak-anak jangan ada siapa-siapa mati. Dan boleh mati. Syarat tak kahwin. Boleh kahwin, tapi jangan masa mati itu ada isteri, ada suami. Dan syarat mak ayah masa mati jangan ada mak ayah dah di atas. Syarat mesti masih lagi ada anak lelaki-lelaki. Penat tak? Dengan ayat tu rasa macam nak mengaji ke macam tak mau? Rasa susah ni, susah. Baik. Supaya nampak sedikit benda tu, saya buktikan jiran belakang rumah saya, tapi dia pindah balik ke Terengganu. Okey, ayah dia mati, faraid tak buat. Kemudian mak dia mati, baru nak buat. Saya kata kira dua kali dengan kira sekali, jawapan dia sama. Tapi tak semua. Ada ketika kira sekali, kira dua kali, jawapan tak sama. Jadi kes hanya betul kalau kes sebiji macam tu. Okey, cuba tengok. Okey, dia kata nak tanya pasal faraid. Ayah Adam bin Ismail meninggal dulu daripada mak. Sebenarnya mak tu bukan mak, isteri. Tapi anak-anak panggil mak tak? Ada tak kita panggil kat mak kita isteri ayah? Ada tak? Ada tak isteri ayah? Tapi saya ni cakap, family saya pun faham saya cakap. Contoh baru ni, saya lahir 5 bulan 10. Hari Senin minggu baru ni lah. Isteri saya selalu buat kek orang tempah. Dia menega. Aku ni suami, dia tak buat kek langsung. Sampai hati, apa pun tak buat. Orang buat. Orang bayar duit, saya takkan nak kena bayar. Dia menega pun barang-barang saya juga beli. Tak buat kek langsung. Kebetulan malam tu saya tak ada kelas, saya duduk dalam bilik saya lah, ada menulis apa-apa sikit. Sampai hati tak buat no. Faham tak ni? Contoh macam saya ni, duit isteri saya tak ambil, isteri milik saya dah lah. Nak berniaga apa-apa, beli telur apa semua, duit saya. Dia tak buat kek no. Tapi tak minta, tapi hati dia kata, sampai hati tak buat. Masuk waktu Isyak, anak saya hak sulung mai. Dia kata, jom makan cakotiau. Saya kata, bila minta? Tak mau. Malam-malam tak mau. Jomlah. Jom. Satgi sejuk tu. Saya tak mau. Tak mau. Ada kerja banyak. Jomlah.
Yang saya heran, saya nak keluar bilik saya pasang lampu, di luar gelap gelita. Dalam kat ruang tamu gelap gelita. Apa niat makan ke mana lampu gelap semua ni. Jalan pergi kat meja ruang tamu tu, masa sampai tu pup lampu menyala. Dia ada kek, ada buah macam-macam, hadiah semua ada. Orang pun buat surprise nak. Faham tak ni? Itu contoh. Bahasa saya, isteri saya tu menantu mak. Faham tak? Anak-anak saya cucu mak mentua. Ada sahabat saya Ustaz Taufik, isteri dia panggil bekas tunang. Tahu tak bekas tunang? Dulu bertunang lah ni bekas ajalah. Cuba tengok. Ayah mati dulu daripada mak. Mak nama Fatimah bin Cik Wil. Ni nama saya tak ubah nah. Nama asal. Tapi nombor telefon saya tutup. Boleh tak buat faraid daripada harta ayah tanpa memasukkan mak? Sebab mak pergi mana? Mak mati dah. Nak bagi kat mak pun mak mati dah. Alasan nanti akan buat baik juga atas harta mak. Ahli waris anak-anak saja. Bukan ada orang lain dah. Saya jawab salam dia. Tengok. Kadang-kadang saya jawab sikit saja. Tetapi soal jawab, Masya Allah, punyalah banyak. Punya banyak. Macam tadi, telefon daripada Kuala Lumpur. Saya kata, saya jawab sekerat ya. Kamu cari juga waris si mati. Adik tak ada. Abang tak ada. Kakak ada. Anak menakan ada tak? Tok menakan, cucu menakan, pupu, anak menakan cari juga. Kalau tidak, betul mal Nabi. Kita tanya sebab sanggup musafir daripada Sungai Petani pergi Kuala Lumpur cari waris. Sebab kalau tidak, hak kita makan tu hak orang punya. Okey. Mak ada lagi, faham tak? Ayah mati, mak tu mak siapa dia? Mak siapa dia? Mak pada ayah tu lah. Mak kata, ada lagi anak-anak mak dan ayah, berapa lelaki, berapa perempuan. Ini orang panggil soal selidik. Bila kita tanya soalan tak jawab-jawab, kita pun tak jawab. Dan yang tanya, contoh saya, apa dia orang Al-Ustaz tanya. Seminggu dia tanya, baru semalam saya kira. Sebab saya tak putus hidup soal sebab takut bila kira silap. Dan ada kes di guru ni, yang ni saya nak cah dia. Saya kira dah siap 3 lapis. Okey lah. Saya pun tak minta cah apa-apa, tapi dia nak bayar. Dia bayar lah. Tiba-tiba dia, bang Ustaz, silap. Waris ada 3 orang lagi hilang. Habis tu jumpa. Waris 30 orang, jadi 33. Dah lah mati berlapis. Saya kata, kena kira lain. Dan nak beritahu, bina bangunan daripada tapak kosong lebih senang daripada nak bina bangunan hak angka asal nak kekal. Kira-kira pula, berlapis pula kata ni aku geram. Ni hak kira ni kadang sakit hati. Dia abang kata anak si mati, cucu si mati, perempuan. Kita kira sebagai perempuan. Sebab nama dia Mimi. Kira-kira siap dah 8 jam setengah. Ustaz, bukan Mimi, Alimi. Habis tu, Mimi tu kami kata perempuan, sebenarnya lelaki-lelaki. Tak, aku sakit hati. Benar nak kena kira kan. Dah tu kira-kira siap lelaki tu 2 jam setengah pula. Baru dapat tahu. Hak mati tinggal bini tu, bini mati dah. Bini tu menikah dulu sebelum mati. Dia ada suami pula, suami tu pun mati dah. Ada anak pula atas. Ya Allah, kata ni buat apa? Ingat syok kira. Dia buat penat. Baik, mak pun dah meninggal. Anak 2 lelaki, Rahim dan Wahab, dan 5 perempuan. Nampak tak? Maznah, Zarah, apa semua habis lah. Wang si mati tinggal 109,600. Okey, saya tanya ada anak mati tak? Lepas pada jawapan dia tak ada, kecuali mak. Mak tu siapa dah? Bini pak depa. Cuba tengok jadual A tu. Saya kira isteri sebagai waris. Kemudian saya kira isteri tu mati, kira 2 kali. Cuba tengok kesan, kita ringkaskan, boleh baca sendiri ikut. Fatimah Cik Wil
dapat 1/8 bersamaan 16,200. Fatimah tu ada di mana? Ada di mana? Kubur. Dia bukan nak tuntut sebab dia mati dah. Rahim sampai bawah, cuba tengok, yang laki-laki 25,200, yang perempuan 12,600. Nampak tak? Separuh. Dan ingat, laki-laki tak usahlah cepat setuju bagi sama rata. Sebab Allah Ta'ala jadikan lelaki dapat banyak ni ada sebab. Sebab dia apa dia? Kamu sara keluarga, orang perempuan ada orang sara dia. Kakak kita, adik perempuan kita, takdir suami mereka mati, anak tak ada, siapa kena sara mereka? Kita hak laki-laki kena sara, yang tak setuju sama rata apa-apa. Allah Ta'ala maha bijaksana. Sebab tu saya kadang urusan dengan orang kaya kan. Tahu orang kaya, pernah tengok ada rumah orang kaya 600,000 sebiji, kereta sampai 3 biji, bahkan ada rumah yang kereta 20 biji. Dia buat apa? Saya rasa pusaka ni saya nak bagi siap-siap. Saya kata tu bukan pusaka. Pusaka kamu mati dulu baru jadi pusaka. Hidup bukan pusaka. Oh, macam tu. Apa kamu buat? Bagi siap-siap ke anak-anak, nanti mati senang. Saya nak tanya, adakah ada peraturan ayah mati dulu? Kamu bagi ke anak, nanti anak mati dia patah balik. Lagi kacau, satu rumah bagi kat dua anak. Tak tahu salah seorang anak mati, cuba tengok apa jadi. Bila anak mati seorang rumah nak bagi dua, mana boleh? Yang kedua, kadang bagi ke anak, mak duduk rumah tu dengan ayah. Nak jual, mak ayah nak pergi duduk mana? Kita bijak sangat, tengok apa jadi. Okey. Tapi tak pergi ke anak pun kacau juga. Bila? Kalau kita mati. Bila kita mati, abang adik kakak kita tuntut. Habis anak kita, isteri nak duduk di mana? Sebenarnya bukan masalah agama, masalah kita tu sendiri yang jadi masalah. Cuba tengok 16,200 tu, hak bahagian Fatimah beda lagi sekali. Cuba tengok sebelah kanan, atas 16,200, Rahim dapat pula 3,600. Okey, yang perempuan dapat pula 1,800. Cuba tengok kanan sekali campur. Hasilnya mereka dapat berapa kali? Contoh Rahim 25,200 tu hak ayah. 3,600 tu hak mak. Samalah bawah. Hasilnya Rahim bin Adam dapat 28,800, yang perempuan 4,400. Berapa kali kira tu? Berapa kali kira? 2 kali. Mai kita kira sekali. Sebab Fatimah tak tuntut dah, sebab mati dah. Okey, tengok B pula. Si mati bila kita kira, atas waris ada berapa? 8 kan? Bawah waris dia berapa? 7 je. Kurang berapa? 1. Tolak siapa? Tolak mak. Kenapa buang mak? Mak mati dah. Hak pusaka mak mai kat kami. Tapi kalau mak tu dia janda, dia menikah dengan lelaki ni, dengan Adam ni, dia ada anak dah dengan lelaki lain, kena kira 2 kali. Sebab tu nikah 2 ni taklah orang kata apa susah, tapi kena gamak lah kan. Gamak. Baik, masalah dia jangan sembunyi kalau ayah ada 2 isteri. Jangan sembunyi kalau mak pernah menikah 2 kali. Kalau sembunyi, tipu waris. Tipu waris berdosa. Tengok bawah, cukup senang kira sekali ni. Berapa orang anak? 7 orang. Laki berapa? Laki berapa? 2. Perempuan berapa? 5. 2 kali 2 berapa? 4 campur 5, 9. Senang bagi 9. Cuba tengok pusaka dia. Rahim bin Adam dapat 28,800. Sama dengan atas. Hak bawah pun sama tak? 40% sama. Kalau sama, kenapa kira 2 kali? Tak perlu kira 1, kira 2, kira sekali cukup. Sebab apa kira sekali? Sebab suami dengan isteri hak mati menikah sekali. Contoh tadi nah, saya singgah stesen minyak Petronas Jalan Pegawai. Saya tahu dah tokek stesen minyak tu mesti perempuan.
Tapi tokek sebenarnya laki-laki. Saya tak reti nak guna mesin tu sebab mesin tu mesin baru. Biasa duk guna petunas sini ni mesin kecil aja kat pam tu. Ni besar macam TV. Macam mana nak guna tu. Bangla tu mai ajak. 2 term boleh cakap Melayu lah. Tanya, ini tokek kahwin 4 kan? Ya. Oh, kahwin 4. Saya nak sah kan? Siapa cerita? Haji Ramli nasi kandak, kawan baik dia. Saya pun pergi, dia ajak makan dengan tokek, makan. Tak payah saya nak balik makan kenduri Sungai Tengah. Saya kata, kahwin 4. Isteri semua saya bagi sebiji tersiap minyak. Semua isteri 4 tersiap minyak. Saya kata 4. Nak buat lagi tersiap minyak. Saya nak berniaga. Tak mana boleh katakan 4 lah. Saya bagi kat anak. Tu kalau mati tu. Tahu dia pandai. Setiap isteri dia bagi tersiap minyak 1. Dia cari pula isteri hak jenis pandai kira duit. Hak jenis akaunten bank apa semua dia pandai. Hampa jaga. Allah kedai minyak sebiji kan. Duit banyak. Tapi dia lah pengarah besarnya. Tu nak habang tu. Kalau dia mati, semua isteri dapat. Tapi kongsi 1/8. Anak-anak semua dapat semacam. Laki dengan laki, puan dengan perempuan. Tapi bila anak-anak nanti ada yang mati, ingat si ibu sebapa pun ada, hak sebapa pun ada. Silap mari bulan, ayah tu pernah nikah dengan janda, maka jawapan dia hak si ibu pun ada. Saya kata clear. Syarat dia bila jadi gini. Oh, syarat. Tak tahu balik Sungai Tengah dia telefon. Nombor naik nama tak ada. Dia kata 1 handphone 2 SIM card. Dia kata nanti mai kot ni, mailah kita sembang-sembang. Sembang bab berniaga ni bolehlah, sembang bab nikah tak payah. Okey. Hak ni nak beritahu bila kita kira ni jangan sembunyi sedikit pun. Katalah ayah ni anak dia ada 7. Lambat faraid mati pula seorang. Tuan-tuan ingat, bila mati seorang tu, waris makin kurang. Makin kurang. Saya kira semalam yang dapat RM55 pada awak 4 lapis. Pukul 1 malam, 1 pagi baru siap. Hari ni jadi tak apa nak sihat. Kira. Sebab bila kira, dia tak boleh tidur. Kalau tidur, esok taman aku berhenti. Tak tahu dia banyak lapis. Isu dia, bila mati seorang, kita kata waris makin sikit, makin banyak. Ayah mati, anak 7. Lambat faraid, mati pula seorang. Seorang tu ada isteri 1, anak 10. Kalau 7, tolak 1 jadi 6, campur dengan 10, tak 16. Campur bini, 17. Tunggu lagi. Lama-lama berlambak. Masa tu tak dapat nak kira. Kalau harta banyak, anak banyak tak apa. Masalahnya boleh berlaku harta sikit, anak banyak. Faham ke mana? Yang ni lah. Pernah dengar tak Kampung Siam? Saya kenuri tadi, dia abang dia ni duduk kat taman. Tahu taman Lobak belah-belah ni kan. Oh, saya kata kenal tak baru ni ada orang meninggal perempuan, anak cikgu mak kenal. Kampung Siam. Tapi Kampung Siam lah ada ABC lah. Faham ABC? Bila buat jalan ada A ada B. Situ hak belah Secret Recipe tu 1. Hak belah Taman Kucai, taman mana lagi tu ada ABC. Masalah dia kena clear sungguh-sungguh, jangan sembunyi. Waris A, waris B, waris C. Kadang berlaku ayah mati, anak ada tanah, tapi tanah tu tanah ayah, anak pinjam nama. Hak tu bagi clear. Clear nah. Okey, kita masuk kitab kita. Ya. Tak dapat sebab ada anak laki-laki. Siapa-siapa mati ada anak laki-laki, mak menakan tak dapat. Sebab tu saya ni kadang-kadang lah saya tengok, saya tak tanya banyak. Contoh macam nanti bila saya mati nanti, hak kira faraid saya, anak saya hak sulung kan. Tu saya duk marah kat dia balik cuti Covid.
Kata, kamu kena mengaji dengan ayah. Nanti mengaji sana senang. Ayah ajak kamu berhabis-berhabis. Murid seorang, guru senang. Saya mati nanti je nak. Anak saya ada lelaki-lelaki. Bila ada anak lelaki-lelaki, siapa dapat? Isteri saya 1/8. Mak saya 1/6. Hak lebih anak saya berhabis. Lelaki 2, perempuan 4. Tapi bagi orang yang mati anak lelaki-lelaki tak ada, masa tu abang, adik, kakak dapat. Yang dapat apa dia? Abang, adik, kakak, pak tu, mak tu. Kadang pak tu, mak lain. Tapi kalau mak tu, pak lain, tak dapat. Kadang ada orang muskil, kenapa dapat? Tak dapat sebab hukum dia macam tu. Yang pelik nak abang, Allah Ta'ala perintah solat. Cara solat tak beritahu, tapi Nabi abang, sallu kama ra'aitumuni usalli. Dahlah kamu solat bagaimana kamu tengok aku solat. Puncanya Arab ni dia masuk dalam masjid, dia solat. Nabi duk tengok perangai dia, solat tak betul. Dia duduk, Nabi kata irji', pi balik tu pi sembahyang lain. Fa innaka lam tusalli, kau tak solat. Dia solat kali yang kedua, Nabi duk tengok, elok sikit. Dia duduk depan Nabi kata, pi buat lain. Solat lagi, solat dah tapi tak sah. Lah, awak jadi macam tu. Solat kali 3 paling comel. Nabi kata, kau tak solat lagi. Laki ini sini, ya Rasulullah, la uhsinu min haza, aku tak mampu solat lebih baik pada hana muat 3 tak sah. Nabi bangun depan para sahabat, Nabi solat depan sahabat, sahabat tengok. Nabi kata, sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu macam kamu tengok aku solat. Nampak tak Nabi ajak? Siapa ajak solat? Nabi. Allah Ta'ala tak sebut dalam Quran cara solat. Cara solat Nabi ajak. Tapi harta pusaka ni, siapa abang? Allah Ta'ala cerita detail ayat 11, 12, 176 surah. Detail. Kalau detail tu nak abang Zat, penting ke tak penting? Dalam faraid dah sebut 1/2, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, detail. Dan ayat faraid lah ayat paling susah sekali nak mengapai. Dalil dia, saya tengok banyak kali lah, bukan sekali. Guru Mahat Tahfiz ni pengalaman saya nah, dia jadi imam solat Isyak, dia baca Ali Imran. Lepas Ali Imran surah apa? An-Nisa. Saya dengar lompat sebaris. Sudah solat, saya nak pergi jumpa lah. Tapi anak murid duk tunggu, saya tak tegur. Saya hantar WhatsApp. Dia kata, Ustaz, perasan Ustaz. Perasan kata lompat. Perasan. Awak lompat. Ayat Quran An-Nisa ni, siapa mengapai habis, rasa macam mengapai Quran habis dah. Susah nak abang. Oh, kalau macam tu, saya nak tanya, kenapa detail sangat bahasa pusaka? Hak ni lah menyebab orang bergaduh. Jadi macam soalan dasar ni, dapat tak dapat, tengok kes. Dan ingat, ayah, mak, anak laki, anak perempuan, suami atau isteri itu waris utama. Bila ada waris utama, waris dinding-dinding ni, dia ke tepi macam tu aja. Tapi kalau orang mati ni, tak ada anak, masa tu dia nak kena tanya, banyak benda kena tanya. Dia tak mudah macam tu. Dan kena bersabar. Kalau tak bersabar, kita cepat kira. Pertama, kira silap. Yang kedua, orang yang dapat jadi tak dapat. Hak dapat banyak jadi dapat sikit. Hak jadi kacau lagi. Hak tak dapat senyum sebab dapat. Jadi gitu nah. Baik, pasal tak ada soalan, kita masuk azan dulu kah? Okey. Okey, tuan-tuan ada soalan boleh hantar mai. Kita nak masuk buku kita. Allah
kasih. Tuan-tuan yang kitab Jawi muka surat 122 kan. Okey. Yang kitab Rumi 94. Hak kitab Arab 111. Saja nak kempen tuan-tuan beli kitab malah. Ni hak Arab. Ni Arab. Ni Arab. Ni saya mengaji ni. Lepas Arab tu dia dijawikan macam ni. Tuan-tuan nanti saya balut lah. Kitab saya semua balut, tapi ini balut dengan plastik. Lepas tu ada orang tak reti pakai ni. Ni hak Rumi lah. Paling senang tak ada kitab. Okey, baik. Tengok kitab nah. Okey. Ada tak keadaan bila solat imam tu orang tak suka? Tak suka tu bukan kerana tu imam tu tangkap makmum ni tikan mu'iqam. Hak tu tak apa, Tak suka tu sebab imam tu ada masalah pada pandangan makmum ikut pandangan syarak. Dan nak tanya juga, kadang orang tak suka imam tu bilangan dia sikit. Kadang bilangan dia banyak, kadang-kadang sama banyak. Ini kita nak bincang malam ni. Makruh menjadi imam orang yang tidak disukai oleh para makmum yang ramai. Maksudnya makmum ni okey, tapi imam yang tak okey. Berbeza keadaan. Imam tu okey, tapi makmum yang tak okey. Depa pun tak suka jugalah. Okey. Contoh tak suka ni kadang-kadang berlaku tidak tukar surah dalam solat. Faham tak? Ada seorang sahabat dia solat, dia baca surah itu sajalah qul huwallahu ahad. Dia tak tukar surah lain. Surah tu sahaja. Orang sebut nak, apalah duk surah tu dia kata, kalau hangpa nak aku jadi imam surah tu, aku mengapai surah lain, aku suka surah tu. Surah tu cerita keesaan Allah. Cerita tadi akhirnya dipanjangkan sampai ke Rasulullah. Nabi pun panggil dia. Apa masalahnya kalau kamu ikut kawan-kawan kamu, tukarlah surah lain.
Surah lain tak ngapai kan? Apa? Kenapa tak tukar? Saya suka surah tu cerita pasal keesaan Allah. Nabi kata kat dia, hubbuka iyyaha adkhalatka jannata. Kasih kamu pada surah tu, surah tarik kamu masuk dalam syurga. Saya nak tanya, lagi geram tak sahabat? Masa Nabi tak suruh kekalkan surah, dia duk kekal juga lah pada muka Allah. Jawapan dia, jadi macam tu keadaan. Okey. Yang tu isu lain. Okey, misal contoh-contoh yang lain. Imam ni akhlak tidak terpuji. Contohnya pakai seluar Hawaii. Faham tak ni? Ataupun aurat isteri dia tak jaga, atau makan minum ikut suka. Faham tak ni? Jenis-jenis macam tu lah. Orang tak suka. Ataupun imam tu didapati dia terlibat dalam pelaburan-pelaburan yang tidak patuh syariat. Atau kadang-kadang kita tahu ti imam tu sapu pusaka waris dia. Benda tu kita tahu. Kata benda-benda berlaku je. Hak jenis macam tu yang ada masalah. Tapi di ketika imam okey, makmum tak okey, itu bukan tajuk kita. Okey, dan termasuk juga yang dilarang baca surah terlampau panjang sampai orang ramai rasa tak selesa. Itu termasuk juga tak suka. Jaga-jaga macam kita ni masjid, tempat semayang yang terbuka, siapa-siapa boleh singgah solat. Orang belakang kita tu macam-macam jenis manusia. Ada yang kalut, ada yang tak kalut, ada yang pencin, ada yang tak pencin. Tapi kalau solat kampung-kampung yang memang tak ada siapa singgah, kadang-kadang maaf saya sebut 10 orang solat, lama tinggal 9. Faham? 9. Lama pula tinggal 8. Lepas tu ada orang baru balik buat rumah kat kampung, tambah balik lagi. Macam tu lama-lama tinggal kita 3 orang. Hang macam mana dah? Aku ke jantung ada dah. Tadi makan kenduri tadi, kawan tu laki-laki. Saya panggil anak dia Sungai Tengah, anak dia geram. Saya memang macam tu, saya panggil orang nama kampung. Kadang-kadang saya panggil orang nama Tok Wan dia. Saya suka panggil nama-nama hak yang dia hormat. Tak betih kenapa tu? Urat panjang macam kena toreh. Dia kata, doktor toreh. Doktor apa-apa? Ni bypass. Macam motor boleh bypass kot ni kan. Jadi kalau hak jenis-jenis macam tu okey, kalau baca surah panjang orang tak suka. Kalau sembahyang tempat yang macam tu, contohnya Sungai Duri ke, Sungai Buloh ke, faham tak? Kan Sungai Buloh Kuala Lumpur dah. Jenis kawasan yang sembahyang tak ada orang tu ya. Jawapannya panjanglah kalau pakat-pakat redha. Bukan ada orang lain dah, kita ni tunggu mati je. Tahu tak? Tunggu mati saja. Okey. Tapi kalau tempat yang terbuka, jangan. Apatah lagi solat baca surah panjang-panjang kat atas minyak, tak ada buat macam tu. Sebab ramai lagi nak solat di luar duk tunggu. Lagi teruk pagi Jumaat baca surah Sajdah. Orang duk beratok di luar tu. Kacau. Makruh bagi seseorang itu menjadi imam kepada kaum atau jemaah dan kebanyakan mereka tidak sukai kepadanya berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu. Ibnu Abbas nak beritahu dia sepupu Nabi, beliau adalah anak kepada Abbas, kita panggil Ibnu Abbas. Macam saya lah, saya Ibnu Tahir. Macam tu. Okey. Dan perlu ambil ingat Ibnu Abbas ni hubungan dia rapat sebab dengan Nabi sepupu. Isteri Nabi yang nama Maimunah mak menakan Ibnu Abbas. Faham? Dengan Nabi sepupu. Dengan isteri Nabi Maimunah tu adalah mak menakan.
Tu yang menyebabkan Ibnu Abbas dia akan bermalam rumah Nabi. Kadang-kadang berlaku Nabi tidur awal supaya Ibnu Abbas hak kecil tidur awal. Faham tak? Kemudian dah Ibnu Abbas tidur, Nabi bangun solat malam. Dan Ibnu Abbas bangun juga. Rupanya tak boleh nak tipu orang baik-baik ni. Bila solat, Ibnu Abbas solat sebelah kiri Nabi. Sebelah kiri. Nabi tarik dia pusing, mai sebelah kanan. Mana solat sebelah kiri? Anak saya hak kecil, tadi saya semayang di Sungai Tengah. Saya sampai rumah asak dah. Lohak tak semayang lagi. Faham tak? Sebab apa? Sebab saya jamak. Saya abang nak jamak. Anak saya darjah 2 kata, mana boleh jamak? Jamak ni kalau lupa ataupun tidur tak jaga, bangkit jamak. Kakak-kakak dia sekolah agama mereka kata, merapu. Hak tu macam ni, dia tidur lohok, dia jaga asak. Bila bangkit tidur, mak dia kata mayang lohok, mayang asak. Dia faham jamak tu kerana tidur atau kerana lupa. Jadi saya ni mana boleh jamak, dia kata. Duk ingat. Saya kata hak ni musafir je oi. Payah cerita dak budak-budak. Dia pun tak tahu jamak bahasa tu benda apa. Jadi Ibnu Abbas bila solat, ini contoh nak beritahu solat malam, solat sendiri-sendiri. Tapi Ibnu Abbas ikut Nabi solat malam. Menunjukkan boleh solat malam berjemaah kerana tujuan dia nak bimbing. Sebab tu sekolah-sekolah tahfiz solat duha pun berjemaah sebab nak bimbing. Cuba tengok hadis. Salah satun, ada 3 jenis kumpulan manusia. La turfa'u, tidak dia angkat salatuhum, solat mereka, fauqa ru'usihim shibran. Tak diangkat, fauqa tu atas, ru'usihim kepala mereka. Solat tu sejengkal pun tak angkat. Allah Ta'ala tak terima. Kenapa tak terima? Yang pertama, rajulun, laki-laki. Amma rajulun